Yang berhormat Tuan Guru Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah, saya ada soalan. Apakah bidang dan negara yang bersesuai di Timur Tengah untuk Malaysia bekerjasama di dalam agenda keselamatan pengeluaran makanan negara? Sekian, terima kasih. Okey, untuk soalan yang kedua, silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis Yang berhormat Datuk Seri Haji Abdul Aziz Hadi Awang, Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah. Yang berhormat Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang terhormat sekalian. Saya Mahyudin Wanja Ahmad selaku Setiausaha Jawatan Kuasa Pelaras PPK Mada. Untuk maklumat Yang berhormat Datuk Seri, pada bulan Jun 2020, Jawatan Kuasa Pelaras Mada telah menghantar memorandum kepada Yang berhormat Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Dalam memorandum tersebut, kita memohon kepada kementerian untuk memberi bantuan khas kepada pesawah semasa kita tanam selama 3 bulan. Daripada kita tanam sampai kita tuai, kita minta sebulan 300. Tadi dalam masa 3 bulan kita mohon bantuan khas sebanyak RM900. Tujuan kita mohon yang berhormat Datuk Seri ialah, yang pertama sekali, kita nak pastikan peladang-peladang atau pesawah-pesawah dia tidak berhutang dengan orang tengah. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, dalam memorandum tersebut kita mencadangkan kepada kementerian supaya daripada RM900 kita potong RM147.20 untuk kita carum dalam perkeso. Jadi bila kita masuk perkeso, kalaulah berlaku apa-apa kepada para peladang, maka adalah jaminan masa depan untuk peladang dan keluarga. Malangnya sampai hari ini kita tidak mendapat sebarang jawapan daripada pihak kementerian. Justru saya memohon yang sebaik Yang berhormat Datuk Seri untuk bertanya dan menyokong cadangan daripada Jawatan Kuasa Pelaras PPK Mada. Itu yang pertama. Yang keduanya, Datuk Seri ada sebut tadi, pesawah-pesawah di Malaysia kebanyakan berumur 60 tahun. Jadi golongan muda ni tak minat nak kerja sawah. Kalau kita tanya kenapa golongan muda tak minat, kerana buat sawah ni dia tidak menjamin masa depan. Maksud daripada muda sampai mati dia kena buat bendang. Kalau tak buat bendang, dia tak boleh makan. Jadi Jawatan Kuasa Pelaras Mada mencadangkan kepada kementerian supaya kita wujudkan kumpulan wang simpanan pesawah. Kita ada buat memorandum ini, tapi tak dapat jawapan. Kita cadangkan supaya kerajaan memberi insentif pengeluaran kepada pesawah, kemudian duit tadi kita masuk dalam tabung, dan duit tadi hanya boleh keluar pada ketika berumur 55 tahun ke atas. Dengan cara ini, barulah kita menggalakkan petani-petani dia meningkatkan hasil pertanian. Sebab kita bayar berdasarkan banyak mana dia dapat hasil. Dan yang keduanya, dia menggalakkan golongan muda terlibat dalam bidang pertanian sebab ada jaminan masa depan. Jadi saya mintalah Yang berhormat Datuk Seri selaku salah seorang ketua parti
dalam Perikatan Nasional untuk membangkitkan isu ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Pihak majlis juga akan membuka satu lagi soalan. Mohon untuk padatkan soalan dan mohon untuk cepat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis yang berbahagia, Tuan Guru Presiden. Di sini saya ada satu persoalan berkenaan dengan pengalaman Tuan Guru Haji Hadi kita berkenaan dengan apakah model pembangunan pertanian yang menyeluruh yang sesuai untuk dipelajari di Malaysia atas pengalaman Tuan Guru kita. Sekian, wallahualam. Terima kasih. Dijemput kepada Yang Hormat Datuk Seri untuk menjawab soalan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati semua pimpinan Menteri Perikanan pada petani, saya akan cuba menjawab soalan yang dikemukakan. Yang pertama, negara yang sesuai dan berpengalaman di Timur Tengah dalam aspek pertanian. Di sana ada dua buah negara yang paling subur dalam dunia. Satu lembah Nil di Mesir, dua lembah Dajlah dan Furat, Euphrates dan Tigris di Iraq. Ini dianggap lembah yang paling subur dalam dunia, yang merupakan tamadun awal, di mana usaha pertanian mereka sejak sebelum Masihi 1000 tahun sampai hari ini tak habis. Mesir telah mendirikan empangan Aswan yang paling besar dalam dunia. Bakal kita baca berita bila Ethiopia buat empangan Nahdah, jadi krisis antara Mesir, Sudan dan Ethiopia kerana air agak tersekat, menunjukkan mereka beri perhatian yang penting pertanian ini. Menunjukkan tanah subur saja tak cukup, mesti kena air yang cukup, mesti kena ada sains pertanian yang cukup sehingga mencukupkan makanan negara. Di Iraq, dua-dua sungai ini dimanfaatkan sehingga hari ini menjadi, walaupun mereka menghadapi krisis Perang Dunia Pertama, Kedua, rakyat mereka tak lapar, menunjukkan pentingnya pertanian dan mereka majukan pertanian. Dan kita patut belajar mereka juga maju dalam jentera-jentera pertanian, sains pertanian. Iran juga negeri yang hampir di situ, Turki yang hampir di situ, memajukan pertanian. Ini negeri yang boleh kita ambil pengalaman. Di sana ada negeri padang pasir, Libya, Sahara yang paling luas dalam dunia, Libya, boleh jadi pertanian. Hujan sekali setahun, 2-3 kali setahun hujan. Bila hujan banjir, dia buat empangan yang besar, dikumpulkan air. Di padang pasir ni bila banjir, bila hujan banjir besar. Selama ni banjir jadi bencana alam. Bila dia buat empangan banyak, dikumpulkan air itu, dapat dua manfaat, tenaga elektrik dan pertanian. Bila buat empangan, dia ada air terjun, boleh guna jadi jana kos elektrik dan untuk pertanian. Ini negeri yang boleh kita ambil pengalaman. Dan hasil pertanian saja tak cukup, mesti ada pasaran dia. Ini menyebabkan anak-anak muda tak semangat nak bekerja. Setelah buat hasil pertanian, nak jual di mana? Untuk makan sendiri, lebih nak ke mana? Jadi pasarannya tak berjalan dengan baik. Jadi pasaran dia mesti diusahakan, sama ada dalam negeri atau luar negeri. Ini tanggungjawab kerajaan yang memainkan peranan supaya pasaran pertanian ini menggalakkan hasil pertanian. Saya jawab turun soalan yang akhir tadi. Kita nak memajukan pertanian bagaimana? Bukan sahaja beras, termasuklah jerami dia, termasuklah skam dia, termasuk sumber-sumber
semua daripada padi itu boleh dimanfaatkan. Kalau kelapa, sabut dia, batang dia. Kalau kita pergi ke Vietnam, batang kelapa dia buat sikat, buat senduk, buat sudu sampai putus sekali. Dia tidak sia-sia. Banyak kitanya jerami, makanan ternakan boleh, untuk pertanian pun boleh. Sekarang ni orang bercocok tanam tak guna tanah lagi, guna sabut, jerami, guna ini boleh kita maju. Kemudian ada sampingan daripada padi. Sampingan tadi ada taklimat tadi, ada mangga dan macam-macam. Jadi masa tertanam padi ada tanaman yang lain. Kerja sepanjang masa. Bila menghasilkan yang banyak, ini menggalakkan anak-anak muda kita. Menggalakkan anak muda. Khususnya dalam suasana COVID yang berlaku sekarang. Orang sedar. Banyak nak cari kerja. Saya melihat banyak anak-anak muda dah mula sedar. Bila keadaan terpaksa terdesak, dia kerja. Ini kita ambil peluang untuk kadang-kadang COVID ni ada hikmat dia. Di samping penyakit, menyedarkan kita semua. Bukan saya dalam masalah nak lawan penyakit, termasuk dalam masalah menangani kehidupan. Tentang memorandum, insya-Allah saya akan panjang kepada Perdana Menteri dan Menteri Pertanian. Saya berjanji akan panjang perkara ini untuk menghadapi masalah petani, masalah hutang, masalah orang tengah dan sebagainya. Termasuklah masalah simpanan caruman perkisu. Itu insya-Allah saya akan sampaikan kepada pihak yang berkenaan. Timbalan Menteri sumber manusia. Ini sumber manusia. Ada Menteri Pertanian, Menteri itu insya-Allah. Termasuk Menteri yang berkait dengan ekonomi lah, kena beri perhatian masalah ini. Peranan pemerintah dalam menyedarkan anak muda. Tadi ada minta supaya pimpinan PN mengambil satu inisiatif menggalakkan anak muda. Setelah kita menghadapi suasana yang senang dalam masa berapa lama, sebenarnya Tuhan jadikan bumi Malaysia ni bumi yang subur, bumi yang ada hasil, bumi yang airnya banyak, bukan padang pasir, bumi kita. Seluruh dunia berlaku krisis ekonomi, bangsa negeri dia, kerana bumi dia tak subur. Kita bumi subur, tanam apa pun boleh hidup tempat kita, cuma urus saja, cuma tenaga manusia saja. Jadi menteri semua manusia lah yang perlu mengumpulkan manusia-manusia ni, memberi kesedaran dalam bidang pertanian. Di antara langkah dia ambil tadi, di taklimat tadi, ialah cara berkelompok tanah-tanah terbiar. Tanah-tanah terbiar yang oleh kerana sudah putus semangat, tak mahu tanam lagi, tanah kecil ni kumpulkan. Dikumpulkan sama ada melalui sewa dengan tuan tanah, dapat hasil untuk dia, hasil pertanian pun dapat, tuan tanah yang tak mahu tu pun dapat hasil juga. Berbagai pendekatan boleh ambil. Itu sebagai itulah insya-Allah saya akan panjangkan. Saya rasa itulah saja jawapan pada soalan-soalan. Terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Hormat Datuk Seri di atas jawapan itu tadi.